So dengan itu, saudara punya soalan, mungkin saudara tadi daripada Sabah tadi, cara soal tanya. Di Sabah lebih lagi. Sebab itu saya minta maaf. Saya banyak amalan saya juga mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i is one of the, bagi saya the greatest mazhab among the four. Mazhab yang besar, hebat antara yang 4 itu. Tapi ada pandangan-pandangannya jika kita apply dalam masyarakat Sabah umpamanya. Okey. Tes. Assalamualaikum, Datuk. Saya Muhammad Amidul Arif bin Muhammad Abdul Rasul daripada Fakulti Kejuruteraan, Teknologi dan Mekanikal. Sorry. Saya ada 2 soalan, Datuk. Jangan terlupa tu. Okey, boleh. Macam ni. Jangan terlupa bidang tu. Soalan pertama saya, apa hukum untuk bagi daging korban kepada orang non-Muslim? Dan yang kedua, situasi dia begini, Datuk. Macam kita tahu kalau bulan puasa, surau atau masjid ada bagi more kan? Macam mana untuk pelajar non-Muslim, kalau macam orang kurang budget untuk makan, bolehkah orang datang masjid ambil more itu? Okay, this is a very good question. Through this question, I can give some example. How we practice, how we apply the differences in the school of mazhab and in Perlis. Okay. If you ask me, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bagi daging korban kepada non-mus. Itu mazhab diikuti dengan beberapa mazhab yang lain. Tetapi di negeri Perlis kita tidak apply pandangan mazhab Syafi'i ini. Di dalam fatwa kita yang rasmi, kita di negeri Perlis kata boleh memberikan daging korban kepada non-Muslim yang mereka itu tidak memusuhi agama Islam. Mereka memang tak setuju dengan Islam, of course, kalau tidak dia masuk Islam. Betul ya? Tapi dia tak pernah bermusuh, buat pemusuhan kita. Why kita tak bagi pada dia? Karena tidak ada larangan yang jelas. Nabi kata jangan bagi kepada non-Muslim. Bahkan kita ada ayat dalam surah Al-Mumtahanah, Allah menyatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan Allah tidak melarang kamu untuk kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu dan mengeluarkan kamu pada kampung halaman kamu. Untuk kamu tabarru, untuk kamu buat baik dan adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka pada orang yang adil. Perkataan buat baik ini berbuat baik pada harta. Itu yang paling jelas. Maksudnya kalau ada daging, apa perasaan dia? Dia duduk jiran sebelah kita. Kita panggil jiran sebelah, dua-dua jiran kita, kita tengok kita makan, kita skip dia. Kami buat kenduri tapi hari ini kenduri daging korban, awak tak boleh makan lah. Dia datang rumah kita, kita bagi dia ayam. Tak wajar demikian. Ia tidak memberikan imej yang baik. So di negeri Perlis, daging korban boleh diberi pada non-Muslim untuk makan di dalam majlis-majlis kita. Selagi mana dia Muslim bersama dalam masyarakat Islam. Tidak ada nas yang melarang. Cumanya, argumen dalam mazhab Syafi'i untuk adil, dia kata ini daging ibadat, orang bukan Muslim tak terlibat dengan ibadat. Itu dia punya core alasannya. Tapi kita di negeri Perlis ni kita kata ini lebih kepada melakukan kebaikan sesama manusia. Oh, Perlis saja akan berpendapat ini? No. Banyak mazhab yang berpendapat juga begini. Hatta di Arab Saudi yang jarang ada orang bukan Islam pun, fatwa rasmi Arab Saudi boleh beri daging korban kepada non-Muslim. Fatwa. Dan fatwa ulama antarabangsa kebanyakannya sama. Majlis fatwa antarabangsa dengan Perlis. Lebih daripada itu, soal zakat. Perlis kata boleh diberikan zakat kepada non-Muslim di bawah mu'allafatul qulub. Di bawah memberikan sikap yang positif terhadap Islam. Tak kala majlis agama Islam pergi tengok orang Islam kena banjir,
seorang orang bukan Islam, tolong yang Islam, yang bukan Islam dia tengok aja. Yang ni tak boleh sebab duit zakat. Kita kata itu tidak baik untuk image Islam. All if under our control. So, di bawah kontrol kita lah, kita kena tahu berapa bajet yang kita ada. So, dengan itu, saudara punya soalan, mungkin saudara tadi daripada Sabah tadi, cara soal tanya. Di Sabah lebih lagi. Sebab itu saya minta maaf. Saya banyak amalan saya juga mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i is one of the, bagi saya the greatest mazhab among the four. Mazhab yang besar, hebat antara yang 4 itu. Tapi ada pandangan-pandangannya jika kita apply dalam masyarakat Sabah umpamanya. Kadang-kadang jiran sebelah begitu baik, masyarakat Sarawak. Bahkan ada pak saudara bukan Muslim, mak saudara bukan Muslim. Dia Muslim. Dia ada korban, dia sembelih umpamanya korban. Ataupun dia sembelih akikah dapat anak dia. Saudara-saudara yang lain datang untuk tengok anak baru dapat. Dia kata, pakcik tak boleh makan, ini daging akikah pasal kami Muslim. Ia akan menimbulkan salah sangka kepada saudara-saudara yang bukan Muslim dalam hal ni. It's not good for dakwah. Tidak baik untuk urusan dakwah. Untuk menyampaikan risalah Islam adalah agama yang memberikan rahmat dan membahagiakan dan mengajak perdamaian. Peace for all. Kedamaian untuk semua. Ia tidak baik. Walaupun pandangan itu ada alasannya, tapi untuk dilaksanakan implementasinya dalam masyarakat kita, khususnya yang berbilang kaum ini, yang berbilang agama, mesti melihat keperbagaian pandangan mazhab. Di situlah kelebihan saya kata dalam negeri Perlis, kita melihat mazhab yang banyak. Selagi mana mazhab-mazhab itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ada Syafi'i, kita ada Hambali, kita ada Maliki, kita ada Hanafi. So kita tak limit diri kita dengan satu school saja. Kita lihat banyak school. Saudara-saudara belajar dalam sains, di dalam bidang saudara pun tak apply satu school saja ataupun satu scholar saja. Kita tengok banyak pendapat-pendapat scholars. Sebahagian pendapat mungkin di dalam applied science ini ada benda yang memang final ataupun benda yang semi-final. Benda masih cari. Dalam agama sebahagian di ijtihad. Yang betul the real yang hukum yang mengetahui Allah Azza wa Jalla. We interpret the text yang ada di dalam agama. So dengan itu, saudara-saudara ditanya soalan tadi, di negeri Perlis memang boleh. So kalau di Unimap sembelih korban, ada saudara kita yang bukan Muslim, mai tumpang sekali makan nasi daging korban, tidak patut dihalang berdasarkan fatwa kita. Jelas ke tu? Okey kah? Faham ke ni? Okey. Oh, non-Muslim makan iftar ataupun moreh? Bolehlah makan. Kalau daging korban dia boleh makan, akikah dia boleh makan, kita makan moreh, dia main makan sekali. Boleh tak? Cuma bergantung semua benda. Muslim ataupun non-Muslim alike. Nak pergi makan harta benda orang, mesti mendapat keizinan. Kalau tuan tu jemput kita, kita bolehlah makan. Bukan soal Islam bagi tak bagi. Kalau tuan tu tak jemput kita makan, kita tak bolehlah. Muslim pun tak boleh, dan Muslim pun tak boleh. Tapi kalau dia izinkan, boleh. Buat buka puasa umpamanya, nanti ada buka puasa. Non-Muslim ada. Kita dah nak bagi semua orang. Boleh tak non-Muslim makan sekali kita? Boleh tak? Boleh lah. Terutama dalam universiti yang seperti ini. Tak payahlah pinggirkan dia duduk seorang-seorang dalam bilik dia tu. Ni kami nak buka puasa. Hang duduk dalam bilik. Hang tak puasa tau. Tak boleh lah macam tu. Ajaklah dia sekali. Maybe sometime can soften orang punya perasaan. Dan kemudian menyebabkan mereka berfikir. How beauty this religion. Kan? So, ini kita lah. Agama duduk dalam Quran dan Sunnah. Tapi untuk orang faham agama dengan Quran Sunnah, we are Muslim. As a Muslim, kita mesti represent this religion. To show people how good this religion is. To show people the beauty of our religion. Betul tak?